Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebagaimana yang diberitahu, insya-Allah kita akan sambung tafsir surah Yasin. Kita akan sambung kerana kita dah mula dah 2 kali dah di almarhum Masjid Lama. Di Masjid Lama kita dah mula hari tu daripada ayat 1 sehingga 2 kali dah kita kuliah. Jadi untuk malam ni kita akan sambung wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Cumanya insya-Allah kuliah kita ni kalau dipanjangkan umur, Allah Taala bagi sihat, kita akan buat setiap hari Selasa lah, setiap minggu. Dan kita sebelum kita mula kuliah ni kita akan sama-sama baca al-maksurat. Kita baca maksurat dulu, beberapa zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun cantik oleh Al-Imam Al-Syahid Hasan Al-Banna. Kita akan sama-sama baca maksurat dulu, kemudian lepas kita baca maksurat mungkin dalam masa 10 minit kita akan mula kuliah tafsir macam biasalah. Dan kalau kat hujung tu kalau ada soalan ke apa-apa yang saya mampu jawab, saya cuba jawab. Tulis sikit di kertas, pas ke depan. Mungkin kita jawab 2-3 je. Kita tak mampu nak jawab 20 macam Ustaz Zahar. Kita jawab yang saya mampu jawab. Mungkin di hujung kita akan jawab 2 atau 3 soalan cukup. Sebab target saya paling lewat pukul 9 kita berhenti. Itu paling lewat insya-Allah. Paling lewat kita berhenti pukul 9. Sebab pukul 9 tu kita sembahyang isyak lah. Masing-masing pun banyak urusan. Nak balik tengok drama, nak pergi makan. Jadi kita akan buat macam tu. Kita akan mula baca maksurat dulu, lebih kurang 10 minit. Kemudian kita tafsir. Kalau ada soalan kita cuba jawab soalan setakat tu mampu. Tafsir maksurat. Okey. Sebelum kita baca maksurat, kenapa saya buat macam ni? Kerana dalam maksurat ni adanya zikir-zikir yang menjadi pendinding amalan-amalan yang sekarang ni banyak sangat, dengki, khianat, sihir dan sebagainya. Amalan dalam maksurat ni adalah amalan yang baik. Banyak zikir-zikir yang menjadi pendinding. InsyaAllah dari masa ke semasa bila kita baca tu saya akan bagi tahu ni amal masa ni, ni amal masa ni, sebahagian daripada maksurat tu. InsyaAllah kita akan sambung kuliah lah. Maksurat tu kita tinggal kat masjid lah, tak payah bawa di rumah. InsyaAllah minggu depan kita dulu lagi. Mungkin ada yang tak cukup. Jadi kalau siapa-siapa nak buat pahala lagi minggu depan, bawa maksurat letak kat masjid. Hari kita tak dapat datang, orang lain guna, insyaAllah sama-sama kita dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin.
ayat yang ke-13 daripada surah Yasin. Sambungan daripada kuliah kita sebelum ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah." واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Bila kita belajar tafsir ni, kalau ada yang bawa Quran terjemahan sendiri, bagus juga, supaya ada yang punya saya ni kitab yang bahasa Arab, jadi saya terjemah tu ikut bahasa saya sendirilah, bahasa Malaysia juga. Kalau untuk kelas-kelas akan datang, kalau ada yang ada Quran terjemahan, baik juga, sebab boleh rujuklah apa yang kita terang. Bom jam. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Buatlah perumpamaan kepada mereka, kepada manusia, contoh penduduk sebuah kampung ketika mana datang ke kampung itu rasul-rasul. Sekarang kalau kita baca dari awal surah Yasin, Allah Ta'ala sebut Yasin Al-Quran Al-Hakim innaka laminal mursalin, cerita tentang Rasul membawa ajaran Islam ala siratil mustaqim. Manhaj ataupun surah Yasin dimulakan dengan cerita tentang Rasul yang membawa ajaran Islam. Kemudian cerita tentang ada golongan manusia, walaupun Rasul bawa ajaran yang baik, manusia ni dia memang tak boleh terima Islam. Dia tak nak dengar juga ajaran yang dibawa oleh Rasul, sehingga dibuat perumpamaan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan wa ushaynahum fahum la yubsirun. Sampai peringkat Allah dah tutup hati-hati mereka. Ada golongan macam ni. Jadi awal-awal surah Yasin cerita Rasul bawa ajaran, kemudian ada golongan yang tak beriman, tak terima langsung. Kemudian ada golongan kedua, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Golongan kedua, ini golongan yang benar-benar menerima ajaran Rasul. Sifat dia man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib. Mereka ini akan ikut ajaran Rasul. Jadi awal surah Yasin cerita Rasul bawa Islam. Ada dua golongan. Satu golongan tolak Rasul, satu golongan terima Rasul. Kemudian sekarang Allah masuk cerita. Tuan-tuan, kaedah surah Yasin ni, setelah cerita Rasul, ada orang beriman, ada orang tak beriman, Allah bawa pula kisah. Kisah ni apa? Kisah ni nak memahamkan lagi yang awal tentang tiga isu tadi. Rasul, orang beriman, orang tak beriman. Dengar cerita lah pula yang akan menjelaskan lagi situasi tadi. Macam kita lah, kalau kita cerita satu-satu perkara, wahai anak muda, ambillah kesempatan masa usia muda ni untuk cari rezeki. Wahai orang muda, masa muda-muda dia nak kahwin awal-awal. Mana dia bagi tahu cerita kita dulu, kemudian baru cerita, ada abang saya tu, dia masa muda dia kahwin, dapat anak, dia cari rezeki. Maksudnya peringkat awal tadi kita kata kan, wahai orang muda, gunalah usia muda sebaik mungkin. Gitu je. Lepas tu kita pun tunjuk contoh. Ni wak ni dia kahwin zaman muda, dia kerja cari rezeki, tambah rezeki. Maknanya awal tu kita pesan nasihat, cerita dulu. Yang kedua, nak jelas lagi, bawa kisah. Inilah kaedah surah Yasin. Allah Ta'ala sebut Rasul bawa Islam ala siratil mustaqim. Ada golongan tak beriman, ada golongan yang beriman menerima ajaran Rasul. Allah Ta'ala nak jelaskan lagi, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah. Tunjuk kepada mereka kisah yang berlaku di sebuah qaryah, ketika mana datang kepada mereka Rasul-Rasul. Qaryah mana? Dah juga beri contoh kepada siapa. Ayat ni tuju pada Nabi Muhammad, supaya cerita pada orang Mekah.
Muhammad cerita sikit kat orang Mekah ni tentang ada golongan bila Rasul datang, ada yang beriman, ada tak beriman, apa akibatnya. Ayat ni tuju pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran dia umum, bukan sebab ni khusus saja. Nabi Muhammad sampaikan, para ulama, para pendakwah, kita semua kena cerita pula kisah ni kepada orang yang lain. Ayah cerita kat anak, mak cerita kat anak, kawan yang datang belajar tolong cerita kat kawan yang tak sempat nak datang. Sampaikan. Jadi hai Muhammad, cerita kepada mereka kisah penduduk qaryah. Apa makna qaryah? Dia qaryah ni asal maknanya kampung, tetapi maknanya kawasan ataupun satu bandar ataupun satu negeri, gitulah, satu kawasan, satu penduduk lah kita kira. Qaryah asal maknanya kampung, tapi maknanya lebih luas lagi sebenarnya. Apa nama kampung ni? PJN 5 ke 6 ke, Mekah ke Madinah ke, dalam Quran tak sebut nama kampung. Sebab apa? Sebab di sini tidak penting sebut nama kampung. Yang penting nak tahu perangai orang kampung dan apa akibat perangai dia orang bila perangai macam ni. Jadi gini. Itu yang lebih penting. Nama kampung apa tak boleh. Sebab tu Quran tak sebut nama kampung apa. Sebab yang lebih penting lagi ialah perangai dan akibat untuk kita ambil iktibar. Itu sebab tu Quran ni bukan buku cerita. Dalam Quran banyak cerita, tapi dia bukan buku cerita. Sebab itulah dia tak cerita detail macam buku cerita. Yang cukup sekadar pengajaran. Walau bagaimanapun, ada riwayat-riwayat yang disebut dalam kitab-kitab Israiliyat, disebut bahawa kampung ini nama dia Antakya. Antioch tulisan sekarang Antakya. Tak apalah, nama kampung ni Antakya ke apa ke, yang penting apa yang berlaku dan apa akibatnya. Orang perempuan boleh dengar tak? Boleh dengar? Boleh okay. Jadi Ashab al-Qaryah, apa yang berlaku kat penduduk kampung ni? Idh ja'ahal mursalun, ketika mana datang kepada mereka mursalun. Apa maksud mursalun? Rasul-rasul. Mursalun ini lafaz jamak. Jamak muzakkar salim. Jamak maknanya plural. Kalau singular, rasul ataupun al-mursal. Mursalun maknanya lebih pada dua. Bahasa Arab dia jamak ni plural, dia bahasa Arab dia jamak dia lebih pada dua. Tak apalah tu, itu grammar Arab. Mursalun maknanya penduduk Qaryah, penduduk tempat ni ramai rasul yang datang tu. Memang berlaku. Ada nabi-nabi, antaranya nabi mana yang datang, dua orang nabi sebentar. Nabi Musa dengan Harun. Itu dua orang sebentar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersendirian. Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman tapi tempat lain-lain. Nabi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim, dia di tempat lain-lain. Tak apalah. Yang green ni hebatnya lebih pada dua lagi, al-mursalun. Ulama tafsir bincang, adakah al-mursalun ini rasul-rasul yang Allah utuskan ataupun rasul dalam erti kata rasul ni utusan kepada rasul lain. Kita ngaji tafsir ni, kita cuba bincang secara tingkat tafsir lah. Sebahagian ulama tafsir menyatakan bahawa rasul-rasul ini dengan makna literal ataupun utusan. Mereka ini adalah utusan-utusan. Bahasa Arab utusan ni mursalun lah. Utusan-utusan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mana Nabi Isa hantar utusan pergi dakwah kat negeri itu. Nabi Isa hantar. Jadi dia guna makna perkataan mursalun juga. Mereka ini adalah utusan-utusan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Itu ada sebagai ulama tafsir kata sedemikian. Walau bagaimanapun, kebanyakan pandangan yang lebih kuat menyatakan bahawa mereka ini adalah Rasul utusan Allah. Apa nama Rasul ni? Wallahu a'lam. Dan dia tidak termasuk dalam 25 orang Rasul yang wajib kita tahu nama. Kan Rasul kan berapa orang ada? Rasul ada berapa orang? 313. Yang wajib kita tahu 25. Boleh test seorang-seorang? Kena menasib kena menasib nasib baik ada nasib. Saya pun tak ingat susunan tu nasib baik ada nasib. Okeylah. Jadi kita wajib tahu sebab 25 ni yang disebut nama dalam Quran. Ada tak lagi Rasul lain yang nama dia tak disebut dalam Quran? Ramai. Kalau pendapat yang kuat menyatakan bahawa Rasul dalam kisah surah Yasin ini antaranya ialah Rasul-Rasul ni lah yang tak diketahui nama. Tapi mereka, apa maksud Rasul? Apa beza Rasul dengan Nabi? Nabi, kalau Nabi terima wahyu tapi tak wajib sampaikan. Kalau Rasul terima wahyu dan kena sampaikan. Jadi ni antaranya. Sebab tu dia sampaikan ajaran Islam kepada penduduk negeri ni. Iz arsalna ilaihim uthnaini fakadzabuhuma. Ketika mana kami mengutuskan 2 orang Rasul. Ringkat awal dihantar 2 orang Rasul. Fakadzabuhuma. Apa maksud fakadzabu? Lalu penduduk kampung tu mendustakan 2 orang Rasul. Mendustakan, menuduh Rasul 2 orang ni penipu. Menuduh dia menafikan, tak betul dia kata. Apa ni Rasul 2 orang ni bawa ajaran baru. Fa'azzazna bithalith. Lalu Allah Ta'ala kuatkan lagi dengan Rasul yang ketiga. Tengok. Ini dia kata tadi. Awal-awal surah Yasin cerita ada golongan yang tak beriman sampai peringkat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ushaynahum fa hum la yubsirun. Tak boleh tengok dah hidayah. 2 orang Rasul Allah Ta'ala hantar tak beriman lagi. Hantar Rasul 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Lalu ketiga-tiga orang ni declare, cakap dengan jelas, kami ni Rasul, kami ni diutus oleh Allah nak ajak masyarakat kepada selamat dunia akhirat. Di sini ada beberapa pengajaran. Antaranya bila ada 2 orang Rasul membawa Islam, walaupun masyarakat menolak, kerja dakwah mesti diteruskan. Dan berlaku, perlu ada tambahan, perlu ada untuk menguatkan lagi. Fa'azzazna. Fa'azzaz ni maksudnya kami kuatkan. Kuatkan apa? Kuatkan kerja-kerja dakwah. Jadi antara pengajaran penting surah Yasin, ini perkara biasa dalam dakwah. Dalam nak menyampaikan Islam, masyarakat fakadzabuhuma. Masyarakat tu tak betul. Ini apa ni? Jangan ganggu. Ada lagi tambah, tambah para pendakwah lagi teruskan kerja sampaikan Islam. Sebab memanglah biasa ajaran Islam ni ada kalanya tak kena dengan selera. Ada orang yang kata apa, kita dari dulu lagi duk sembah berhala. Samalah macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah penyembah berhala, tok nenek mereka sembah berhala, keluarga mereka sembah berhala. Tiba-tiba Nabi Muhammad kata tak boleh ni, sembah berhala ni salah. Maka masyarakat marah. Apalah Muhammad, kita dari dulu lagi macam ni. Tok nenek kita, keluarga kita ramai, semua dari dulu lagi sembah berhala, dulu kini dan selamanya. Kamu ni Muhammad, itu tak betul, ini tak boleh, ini salah. Ni kami dari dulu macam ni. Ini masyarakat menolak dakwah yang dibawa oleh Rasul-Rasul. Allah tambah wa'azzazna bithalith. Allah Ta'ala tambah Rasul yang 3. Dan 3 orang ni bercakap jelas, cerita, inna ilaikum mursalun, kami ni diutuskan kepada kamu semua, khusus wahai penduduk negeri. Qalu, ini seronok baca Quran ni tuan-tuan. Dia Allah Ta'ala abadikan dialog. Bila Rasul kata begini, orang kampung kata begini.
Dan kalau kita betul-betul memahami kalimah bahasa Arab ni, kita rasa yang nampak kita, lah zaman sekarang kamu jawab lebih kurang dengan apa yang berlaku kepada Rasul-Rasul. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Mereka kata apa? Kamu ni tidaklah kamu wahai yang mengaku jadi Rasul ni korang, tidaklah kamu melainkan manusia seperti kami. Kita serupa dia. Bila kawan tu nak bawa Islam, dia kata kamu tu manusia macam kami. Antara alasannya mereka tak nak tolak Rasul, tak nak terima Rasul, mereka nak yang jenis boleh terbang, yang macam Superman tu. Sebab orang kita pun begitu. Dia ni ada apa? Dia ni sama je. Macam pernah tak kita kadang-kadang, alhamdulillah kita dah datang masjid ni, kita pergi kuliah agama, kita jumpa kawan-kawan lama kita. Jomlah kita pergi kat masjid. Kita ni dah nak maghrib dah umur ni, kau duduk lepak kat kedai kopi tak habis-habis, jomlah datang masjid. Dan kadang ada yang jawab, kau tu sama je dengan aku. Tengok aku tak kenal kau, sama je kita. Kadang-kadang kat asrama, kita kat tempat kerja, kita nak ajak kawan-kawan kita dah mula datang masjid ni, jomlah pergi dengan kuliah. Kau tu nak pergi dengan kuliah kan? Kau tu sama je dengan aku. Inilah ma antum illa basharun mithluna. Tidaklah kamu melainkan manusia sama seperti kami. Kita nak ajak kawan-kawan kita dengan kuliah, jomlah tak tipah mai datang masjid, hajar kat lah, kat mah, kat apa, orang perempuan. Dia kata, kau tu pergi masjid sama je dengan aku pun. Dia hujah dia. Ma antum illa basharun mithluna. Tidaklah kamu wahai Rasul yang bawa Islam melainkan sama seperti kami je. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan tidaklah Allah Ar-Rahman turunkan wahyu, kamu kata kamu terima wahyu. Tidak, Allah tak turun wahyu pun kat kamu. Kamu bohong. Tuduh bohong. Tuduh bohong kepada Rasul. Dan inilah juga yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah gelar Nabi Muhammad apa? Gelaran Nabi Muhammad dapat Al-Amin tu siapa bagi? Kerajaan Mekah. Siapa bagi? Tok Mulung ke? Abu Jahal bagi? Tak, bukan. Gelaran Al-Amin itu diperolehi secara persetujuan ramai. Jadi orang Mekah ni kalau sebut nama Muhammad, tak bohong, tak bohong. Itu Al-Amin. Dia secara sepakat. Macam kita sekarang lah, orang ni kita bagi, tu kita panggil Tok Guru. Tak ada pun orang bagi title dia title Tok Guru. Tak. Tapi orang memang keluar kalau Tok Guru. Gitu. Jadi itulah Nabi Muhammad, persetujuan. Orang kalau sebut Nabi Muhammad, semua orang percaya. Sehinggalah ketika Nabi Muhammad naik atas Bukit Safa, ketika mula berdakwah secara terbuka, Nabi Muhammad naik atas Bukit Safa, dekat kita sa'i kan, orang pergi umrah haji itu Safa Marwah. Naik atas Bukit Safa, Nabi Muhammad panggil orang Mekah ramai-ramai. Orang Mekah, sekiranya aku bagi tahu ni kat belakang bukit ni ada sekumpulan tentera, pagi esok tentera ni akan serang Mekah. Percaya tak? Ma jarrabna alayka kadiban. Mekah kata, Muhammad, kau tak pernah bohong, confirm betul. Kalau kamu kata ada tentera belakang ni, confirm ada belakang. Kamu kata serang pagi esok, confirm pagi esok. Kau tak pernah bohong wahai Muhammad. Itu maknanya Nabi Muhammad pun pandai. Cara dia nak ambil pengesahan dulu. Lalu Nabi Muhammad kata, kalau macam tu kamu percaya kat aku nak bagi tahu bahawa aku telah dilantik menjadi Rasul, membawa ajaran selamatkan kamu berimanlah pada aku, selamat masuk ke syurga. Tak beriman, neraka yang tunggu. Allahu Akbar. Masa ni dalam majlis yang sama, bangun pak saudara sendiri. Tabban laka alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, panggil kami ni nak cerita bab ni je. Allah Tuhan. Itulah turun ayat apa?
tabbat yada Abi Lahab wa tab, jawab balik maki pada Abu Lahab. Nabi dalam majlis orang bangun maki kata celaka. Kita hari ni ingat sangat je dugaan saya, tuan-tuan. Setakat pengalaman saya duk mengajar-mengajar sikit-sikit, setakat saya mampu ada sedikit ilmu ni berkongsi dengan masyarakat. Dugaan yang paling hebat yang saya lalui masa kita ceramah, kita berkuliah ni, ini dugaan yang paling teruk lah. Kita sedang berceramah, orang depan kita tidur. Itu je dugaan saya. Kalau Nabi Muhammad ni, kalau Nabi Muhammad ni dugaan orang bangun maki dalam majlis, kita sekadar tidur okey lah. Ya, disabar je lah. Jadi nak bagi tahu ni, mereka tuduh Rasul bohong. Mereka tuduh, wa ma anzala ar-rahman min syai'in antum illa takdzibun. Taklah kamu melainkan bohong. Dan inilah yang dilalui oleh para pendakwah yang akan menyampaikan Islam. Adanya penduduk-penduduk yang jangan percaya, bohong, cakap Islam kono, tak percayalah, ngaruk je. Ini yang dilalui. Kita baca surah Yasin, kita orang-orang yang bersungguh untuk hidupkan masjid surau, bersungguh untuk sebarkan Islam, baca surah Yasin, masa kisah ni patutnya bagi semangat pada kita. Oh, gini Rasul-Rasul lalui. Tapi Rasul ni jawab. Ni kita kata dialog ni. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Rasul ni kata, Tuhan kami tahu bahawa kami ni sungguh diutuskan oleh Allah. Tuhan kami tahu, Allah tahu bahawa kami ni sungguh Rasul. Macam kita lah, kadang-kadang kita nak ajak orang buat baik, dia mati hamu kita. Kita nak hidupkan masjid kita, dia tuduh yang bukan-bukan kat kita. Akhir sekali kita kata apa? Hanya Tuhan yang tahu aku ni nak buat benda baik. Hanya Tuhan yang tahu aku nak ajak kau ni untuk selamat dunia akhirat. Hanya Tuhan yang tahu. Wa ma rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Tuhan kami tahu sungguh bahawa kami ni diutuskan pada kamu semua. Mana jawapannya? Nah, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Dan tidak wajib ke atas kami melainkan balagh mubin. Apa maksud balagh? Balagh maksudnya menyampaikan, mubin maksudnya jelas. Ini kita tengok sikit kat sini. Wa ma 'alaina, tidak wajib ke atas kami melainkan sampaikan Islam. Balagh maknanya sampaikan Islam, mubin jelas. Ini kerja para rasul dan kerja kita semua sebenarnya. Kerja menyampaikan Islam, kerja siapa? Bila rasul tak ada, jadi kerja siapa? Kerja siapa? Kerja ustaz. Bukan sekadar ustaz, kerja kita semua. Alhamdulillah. Kerja kita semua. Kerja balagh. Wa ma 'alaina, tak wajib ke atas kami melainkan al-balagh, menyampaikan, al-mubin dengan jelas, mengikut kadar masing-masing. Yang boleh mengajar, yang boleh bercakap dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, menantu, cakap. Yang mengajar sekolah, adik-adik kat sekolah, ajar anak murid. Yang boleh update dekat wall Facebook dia update ilmu-ilmu. Yang boleh iklan kuliah-kuliah kat masjid surau, boleh iklan. Ada sahabat saya seorang, dia nak buat kerja dakwah, dia ambil jadual kuliah-kuliah kat Shah Alam, kat Selangor, kat PJ. Tiap-tiap hari update dalam Facebook. Hari ni 2 hari bulan kat Shah Alam kuliah sini, kat Subang kuliah kat sini, kat PJ kuliah kat sini. Jadi orang-orang tengok kat Facebook, pilih orang mana tempat dekat dengan dia, nak pergi boleh pilih. Kemudian tak kahwin lagi sekarang ni yang buat kerja. Agak-agak lepas kahwin pun dia istiqamah lah. Dia pun ada dalam masjid kita malam ni. Maksud saya, kita niat nak buat kerja dakwah. Ada orang dia pandai tulis blog, wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tak wajib ke atas kami melainkan sampaikan Islam. Yang pandai khutbah, pandai kuliah, sampaikan. Tidak wajib ke atas kami melainkan sampaikan dan jelas.
Maknanya beri hidayah macam mana? Nak suruh orang tu berubah jadi baik macam mana? Itu bukan kerja kita. Bila dia kata tidak wajib ke atas kami melainkan menyampaikan, maknanya kita kena sampaikan. Kawan tu nak ikut, nak berubah ke tidak, itu kerja kita ke? Bukan kerja kita. Ustaz, saya ajak dah orang datang masjid dengar kuliah ustaz, tiap-tiap hari ajak, dia tak datang. Itu bukan kerja kita. Tapi kena ingat, al-balagh bukan saja ajak, tapi mubin, ajak dengan jelas, terang Islam dengan jelas, ajak dengan baik. Kita buat dah ikut qadar kita, paling jelas, paling baik. Dia tak nak datang, nak buat macam mana? Dia tak nak berubah, macam mana? Dah ustaz, saya ajak dah, tapi saya ni kurang mubin. Mubin apa maksud dia tadi? Jelas. Saya nak terang bahawa masalah orang duk curi motor kat flat, orang curi tong gas kat flat, caranya ialah motor tanya orang curi. Tapi saya nak terang tak berapa mubin. Saya boleh dah balagh. Balagh maksudnya apa? Sampaikan. Mubin, jelas. Saya boleh dah, tapi tak boleh nak cerita. Saya tahu, tapi tak nak cerita. Tak boleh nak mubin, boleh sampaikan saja. Macam mana nak dapat mubin? Jelas. Kita kena ada ilmu. Kita kena faham, baru kita boleh terang. Orang yang kerja wiring, dia faham betul kerja wiring. Suruh dia syarah, dia terang buat wiring. Wayar ni, wayar tanah, wayar langit, wayar ni, dia boleh terang tu. Orang yang kerja tukang masak, dia boleh cerita bawang nak potong macam mana, sayur macam mana kan. Orang masing-masing, bila kita ada ilmu, kita boleh tegang dengan mubin. Kita sampaikan balagh mubin. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tak wajib kita melainkan balagh, sampaikan mubin, jelas. Hidayah nak berubah, nak ikut tidak, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Taala beri hidayah. Yang tak boleh sekali-kali kita cakap, saya ni ustaz, ada hari rajin semayang, hari malam tak semayang, nak buat macam mana? Allah tak bagi hidayah lagi. Dia salah kat Allah. Saya macam ni, iyalah tak dapat hidayah lagi, nanti dapat hidayah nanti saya berubah. Hidayah ni kita kena cari. Ihdinas siratal mustaqim, kena cari. Tak boleh kita nak salahkan Allah gitu. Allah bagi akal, Allah bagi mata, bagi telinga, bagi rezeki, nak bergerak, kena cari, kena usaha cari. Kalau ada kawan-kawan kat office yang bercakap begitu, ai ni macam ni lah, nanti Allah bagi hidayah, ai berubah lah. Balik Mekah nanti ai rasa dapat hidayah lah. Dah you nak pergi Mekah bila? 2047. Dah baru daftar tak buat ni. Kalau mati dulu, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tak wajib ke atas kami rasul yang datang ke kampung ni, melainkan kami kena sampaikan dengan jelas. Orang kampung ni yang menolak rasul, jawab lagi. Ni seronok dialog ni. Yang ni lagi bahaya. Tadi dia tuduh apa? Tadi dia kata sama kan? Lepas tu dia tuduh bohong. Sekarang ni dia tuduh perkara baru. Qalu inna tatayyarna bikum. Dia kata, hey Rasul ni korang, sesungguhnya kami telah sial malam disebabkan kamu. Kamu datang kat kampung kami ni, akan ada sial berlaku. Kamu punca sial. Tatayyarna ni, dia orang tua dulu saya ingat kat kampung, bila dia nak keluar pergi musafir ataupun nak pergi ke mana-mana, ada biawak melintah. Dia kata, biawak melintah, hari ni tak jadi pergi. Ada tak? Itu dalam bahasa Arab dia panggil tatayyur. Dia kata, hari ni nak mula bisnes ni, tiba-tiba hujan lebat tu ada burung. Ialah maknanya sempena sial. Biawak melintah, dia kata hari ni tak boleh berjalan, hari ni tak jadi musafir. Dalam bahasa Arab, tatayyarna, punca sial. Gitu ada. Orang panggil apa? Orang panggil apa? Itu punca sial kan? Malam. Kalau orang Arab dulu, dia nak buat satu-satu benda, dia akan ambil burung. Lalu contoh dia nak musafir, nak buka bisnes, nak start bisnes, lalu burung ni dia lepas burung. Kalau burung tu terbang ke kanan,
okey, proceed, ni positif. Kalau burung tu terbang ke kiri, ini sial. Burung dalam bahasa Arab at-tayr, tayr. Jadi tatayyarna ni macam perbuatan guna burung untuk tilik nasib. Penduduk kampung tuduh Rasul ni punca sial. Macam kalau orang tuduh biawak punca sial kan. Dia orang ni tuduh Rasul punca sial. Okey, kamu 3 orang datang ke kampung ni punca sial. Antara sialnya apa dia? Mungkin bila ada orang tak beriman, turun bala bencana. Orang punya pasal. Ataupun punca sial berlaku perbalahan dalam kampung, bergaduh. Sebab apa? Ada orang ikut Rasul, ada orang tak ikut. Jadi bergaduhlah. Korang lah punya pasal. Inna tatayyarna bikum, tuduh bawa sial. Inilah pendakwah-pendakwah ni, golongan-golongan Islam yang ada mengaku Islam ni. Lagi ramai golongan macam ni, pelancong pun tak nak datang kat tempat kita. Bila ada orang semangat agama sangat, nanti orang asing pun tak nak melapor kat tempat kita. Ini tuduh punca sial. Lalu ini lagi bahaya. Ini tuan-tuan, ayat ni kalau boleh tolong ingat makna malam. La illam tantahu lanarjumannakum. Cuba sebut sekali, la illam tantahu lanarjumannakum. Apa maksud dia? La illam tantahu, kalau kamu tak berhenti, lanarjumannakum, kami akan kejar. Allah. Dia kalah dah main berhujah-hujah. Sekarang ni dia bagi amalan, nak main kasar. La illam tantahu, kalau tak berhenti dia cerita Islam, lanarjumannakum, kami akan sungguh-sungguh kejar. Tengok. Tadi dia tuduh-tuduh je, tuduh-tuduh bohong, tuduh bawa sial, tuduh sama manusia. Sekarang bagi amalan, nak main kerah, main kasar. Tak berhenti kami akan kejar. Dalam bahasa Arab, perkataan lanarjumannakum, yang pertamanya gejam. Gejam ni maksud dia gejam, baling kan? Baling, lekong, petong, kelong tu bahasa Terengganu. Banyak vocabulary ya, takut ya. Balinglah, rejam. Jangan bayang macam cerita Piramli tu rejam tu. Lanarjumannakum, rejam ialah balik. Sebab itulah syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Syaitan sifat dia direjam. Direjam keluar dari syurga, direjam keluar. Dilontar, dibaling keluar. Jadi amaran ni, kalau kau tak berhenti dia cerita Islam, kami akan rejam. Rejam. Rejam dengan apa? Kalau zaman dulu rejam dengan batu. Subhanallah, kalimah Quran ni hebat. Kalau zaman dulu rejam dengan batu, rejam dengan lembing, rejam dengan panah, rejam kan, dengan tombak, rejam. Zaman moden konsep tembak, rejam itu tu. Diguna alat untuk lontar peluru. Kan? Peluru, rejam apa lagi? Bom. Apa lagi? Gas pun dia mata. Dia jenis gitu semua, kejam. Dia kejam semua tu. Kalau tak berhenti, kami akan kejam. Kejam. Otak. Konsep sama. Konsep itu. Jadi, la illam, tengok. Sekarang dah bagi amaran nak naik kasar. Tak berhenti, kena. Dan dalam bahasa Arab, lanarjumannakum ialah fa'il mudhari' yang ada lam taukid, nun taukid. Nak apa pula tu Ustaz? Fa'il mudhari' ni present tense. Present tense yang ada lam confirmation, nun confirmation, gitulah. Mana kalau present tense biasa, kami akan rejam, gitu je. Narjumu. Tapi bila ada la kat depan, la narjumanna, la dengan nun ini yang akan memberi makna, kalau kau tak berhenti, aku akan sungguh-sungguh akan rejam. I will surely stone you. Bukan I will stone you, bukan aku akan lontar dengan batu, tapi I will surely, sungguh-sungguh. Maknanya puak-puak ni dia bersungguh, tak berhenti buat kerja Islam,
sungguh kami akan buat. Dan bukan saja akan rejam, wala yamassannakum minna adzabun alim, dan akan kena kepada kamu dari kami azab yang sangat-sangat pedih. Allahu Akbar. Lama dah ada dia macam ni. Nak sampaikan Islam kena amaran, kena ancaman. Ancam nak rejam, nak seksa, azab yang pedih. Ini dilalui oleh Rasul-Rasul dalam surah Yasin ni. Kita baca selalu surah Yasin. Ini pengajaran hebat. Orang yang nak berhidupkan masjid surah, menyebarkan agama Allah. Lalu bila beri amaran begitu, Rasul-Rasul ni jawab, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Tadi dia tuduh bahawa sial. Rasul ni kata sebenarnya ta'irukum, sial-sial masalah malam ni sebenarnya kau oranglah punca, wahai orang kampung. Sebab kau tak nak terima kebenaran yang dibawa oleh kami. Kau tak boleh nak bagi hujah. Yang kami bawa ni kebaikan. Dengarlah. Oleh kerana kau tak nak dengar, kaulah punca sial sebenarnya. Yang duk kata sial malang, Rasul punca tidak. Ta'irukum ma'akum, kau oranglah punca sebenarnya. A'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Patut ke kau orang ni aku beri peringatan, kamu nak datang bagi tahu je. Kamu ancam nak rejam, kamu ancam nak azab. Patut ke? Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu semua ni memang kaum yang sangat melampau sangat. Ya? Ada ustaz dari kampung nak bagi tahu, ada pendakwah yang datang ke tempat kita, pelbagai gangguan. Ini berlaku. Banyaklah gangguan-gangguan. Potong leteri hilang. Potong leteri. Ada yang pelbagai cara gangguan-gangguan, rosakkan alat-alat masjid dan sebagainya. Saya pernah kuliah subuh kat satu masjid. Kuliah subuh pukul 7 dia padamkan api semua, padamkan elektrik. Bukan sekali, rupanya ingatkan kita seorang je kena. Ustaz-ustaz lain datang kat situ pun pukul 7 ada yang seorang yang jenis pergi off semua elektrik. Dia kerja dia off elektrik je pukul 7 pagi. Dah kuliah subuh baru mula pukul 6.40, pukul 6.30 kan, Pak dia padam. Saya tanya, rupanya ustaz-ustaz lain pun kena juga macam tu. Ada seorang yang jenis berjimat elektrik. Dia tak nak dengar. Orang tu tak boleh, kena padam, dah cerah dah. Masalahnya orang nak guna kipas, orang nak guna mikrofon. Akhir sekali AJK masjid beli portable mic tu, lepas tu beli lampu yang orang buat cloud. Sebab pukul 7 tu ada lagi suasana gelap lagi. Letak 1, 2, 3 kat sini, dah dia memang jaga kunci bilik tu dia off. Padang lampu kena mic portable mic ni. Ada juga manusia macam tu. Orang-orang yang jenis ganggu majlis ilmu, ganggu masjid surau, saya nak pesan satu perkara. Tengoklah dia masa mati nanti macam mana. Tengoklah masa mati nanti macam mana. Allah Ta'ala akan tunjuk kat dunia nanti. Jadi Rasul ni dalam nak menyampaikan Islam, diberi amaran. Rasul kata, kau orang ni aku datang nak nasihat je, aku datang nak bawa kebaikan je, tapi kau macam nak bunuh, nak azab. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu ini kaum yang melampau. Habis cerita Rasul di sini, Allah bawa masuk, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang seorang anak muda. Anak muda ni hero dalam Islam. Apa yang berlaku pada Rasul 3 orang ni disebut dalam kitab tafsir bahawa ketiga-tiga orang Rasul tadi meneruskan dakwah, sampaikan Islam. Disampaikan Islam. Akhirnya bila dia sampaikan Islam, orang kampung ni kata ancam, nak azab, nak rejam, Rasul ni tetap menyampaikan Islam. Ketika itu orang kampung ni bersepakat beramai-ramai menangkap dan direjam sungguh Rasul ni 3 orang. Ketiga-tiga ni direjam, ditangkap, diseksa dan dibunuh dengan cara ramai-ramai datang berhimpun, rejam, pijak, sepak, terajang sehingga terburai keluar urat-urat perut Rasul ketiga-tiga orang. Mati 3 orang Rasul. Mati 3 orang Rasul. Mati-mati kerana cerita Islam, kerana sampaikan Islam. Dibunuh
Setelah 3 orang rasul ini dibunuh, wajaa min aqsal madinati rajulun yas'a. Telah datang seorang anak muda dari ujung bandar ni. Anak muda datang masuk ke tengah bandar lepas berlaku pembunuhan. Datang anak muda ini dalam keadaan yas'a, bergegas. Ini hero cerita. Hero dia anak muda. Nak sambung minggu depan ke nak berhenti dulu ni? Kita berhabis sikit kan? Tapi bagus buat kau berhenti kat sini. Tak apalah. Kenapa saya sebut anak muda ni? Boleh sambung sekejap kan? 49 tu. Kenapa saya sebut anak muda ni hero? Sebab nanti ayat Quran selepas ni semuanya ucapan anak muda, tak ada dialog. Yang sebelum ni dialog. Yang selepas ni adalah ucapan anak muda. Dan ini orang muda ni dia, siapa anak muda ni? Dah sebut dalam kitab tafsir, anak muda ini dalam ramai-ramai penduduk yang tak terima Islam, dia ni antara yang terima Islam. Orang tak terima, tapi dia sebagai anak muda ni, dia dengar, dia rasa ini betul ni, yang Rasul bawa ni betul. Walaupun dia ni tak ada ilmu yang banyak, tapi dia rasa tak patut orang kampung buat begitu pada Rasul. Dan dia rasa tanggungjawab dia untuk ajak orang kampung kepada Islam. Tengok, dia ni ilmu pun tak banyak, ke Mekah pun tak pergi lagi. Tapi anak muda ni rasa betul ni betul, ini perjuangan yang betul, aku kena teruskan. Wajah min aqsal Madinah, dia pun datang yas'a ni dalam keadaan cepat-cepat, bergegas. Dia kata apa? Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia kata, wahai kaumku, ikutlah yang Rasul tu ajak, betul. Ini semangat orang muda. Dia sendiri tak reti nak ceramah, dia sendiri tak reti nak cerita apa-apa, cuma dia kata ikutlah yang Rasul bawa. Satu. Kemudian antara pengajaran penting di sini, dia tidak mengajak orang kepada diri dia, dia mengajak orang kepada ikut Rasul. Begitu juga kita hari ini. Para ustaz, para pendakwah, para ulama tak boleh ajak pada diri dia, sehingga orang jadi taksub pada diri. Na'udzubillah. Kita ajak orang kepada mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak masyarakat supaya mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ni, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, wahai kaumku, ikutlah ajaran Rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah orang yang tidak meminta sesuatu, meminta ganjaran dari kamu semua, dia tak minta. Dalam keadaan mereka ni sebenarnya ini tanda-tanda orang yang mendapat hidayah, petunjuk dari Allah. Yang cantik ni sekarang ni, dia bercakap, dia anak muda ni dia tak ada ilmu, tapi dia pandai mantik. Dia pandai cara nak tarik orang. Nak kata dia ada ilmu, nak cerita akidah begini kenakan, dia tak berapa pandai, tapi cara dia, bahasa dia tu pandai. Dia kata apa? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Gini maksud dia. Dia cakap depan khalayak kaum dia, tidak patut saya tidak menyembah Tuhan yang cipta saya, dan kepada Tuhan itu kamu semua dikembalikan. Wa ma liyala, tidak patut aku, la a'budu, tak patut aku tidak sembah, allazi fatarani, Tuhan yang cipta aku, wa ilaihi, dan kepada Tuhan itu turja'un, kamu semua akan dikembalikan. Tengok, membawa hujah penciptaan manusia. Antara dakwah, hujah dakwah yang paling baik, kita ada kawan-kawan kita ramai ada yang bukan Islam, bercakaplah tentang kejadian manusia. Kenapa kita dijadikan, siapa yang cipta kita. Itu antara perkara yang berkesan, nak timbulkan turning point dalam diri seseorang. Sebab tu dia kata, tak patut aku tidak sembah Tuhan yang cipta aku, dan kepada Tuhan itulah kamu semua dikembalikan. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Dia kata lagi,
Adakah patut aku ambil Tuhan yang lain daripada Tuhan itu? Kalau aku ambil Tuhan lain, itu Allah nak mudaratlah untuk aku. Dan kalau aku ambil Tuhan lain pun, Tuhan lain tak boleh nak bagi syafaat pada aku, dan tak boleh nak menyelamatkan aku. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Aku kalau buat gitu, aku ni sesat sungguh. Anak muda ni ada tak dia kata kaum dia sesat? Ada tak dia kata pocik-pocik ni tak ikut Rasul sesat semua? Ada tak? Dia tak kata. Tapi dia kata apa? Dia guna siapa? Dia guna diri dia. Dia tak kata tuan-tuan ni tak ikut Rasul, tuan-tuan sesat. Dia tak kata gitu. Dia kata inni idzal lafi dhalalin mubin. Saya ni kalau saya tak ikut Rasul, oi sesat sungguh saya. Kalau saya tak hambakan diri pada Tuhan yang cipta saya, oh sesat saya kan. Dia tak kata pada kaum dia. Contohlah, contoh. Malam ni saya kata gini. Saya ni tuan-tuan, saya ni sibuk, jadi tak sempat sangat nak hadir majlis-majlis ilmu kat masjid. Saya hadir majlis ilmu dengan kuliah pun sekali-sekala je, sebab saya sibuk. Tapi kalau sekali-sekala yang saya datang majlis ilmu tu, datang majlis ilmu, saya tidur pula dalam majlis ilmu. Bodohnya saya. Saya tak kata kat tuan-tuan, tapi nak bagi nak bagi contoh lah mana. Dia tak kata siapa yang tidur tu bodoh, tak. Cuma dia kata saya ni jarang datang. Kalau saya sekali-sekala saya datang saya tidur, bodohnya saya. Dia tak kata pada orang tu. Ni contoh ni, bukan nak kata kat orang sini. Maksudnya anak muda ni guna kaedah tu. Saya ni kalau tak ambil Tuhan yang cipta saya sebagai Tuhan, oh sesat saya. Guna kaedah tu. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Lalu lepas dia cakap gitu, dia buat satu pengumuman. Bayangkan, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman dengan Tuhan kamu semua. Aku beriman. Dengar, fasma'un. Dengarlah pengisytiharan. Cuba kita bayangkan suasana. Sebelum tu 3 orang dah terguru, dia kena bunuh dah. Ini anak muda yang berani. Dia rasa dia teruskan. Ini dakwah ini yang dia boleh buat. Dia nak ceramah, dia tak pandai, tapi dia bagi tahu prinsip, dia bagi tahu stand dia. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Aku beriman kepada Tuhanku, dengarlah. Disebut dalam kitab tafsir, bila dia declare macam ni, sekali lagi orang kampung yang ganas ini buat perangan. Lalu mereka beramai-ramai kepung budak ni. Mereka datang rapat, mereka tumbuk, jatuh, mereka sepak, mereka terajang, mereka pijak sehingga terburai usus-ususnya. Kharajat am'a'uhu, disebut dalam kitab tafsir, terkeluar perut dia, usus dia dipijak. Bayangkan orang yang ramai pijak seorang. Allahu Akbar. Lalu golongan yang menentang Islam seronok. Mati dah. Mana Tuhan kamu nak tolong? Yang 3 orang kata Allah tadi, mati dah. Yang budak ni, mana kamu? Konon hebat sangat. Mati dah kamu. Orang yang menentang Islam, mereka tengok para pendakwah, para pejuang agama mati, mereka kata, habis dah, mati dah kamu. Tetapi hakikat yang berlaku pada anak muda ni apa dia? Qila dukhulil Qila dukhulil jannah. Orang tengok dia kalah, orang tengok dia mati, tetapi qila dukhulil jannah, dikatakan kepadanya, sila masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang menentang Islam, dia rasa mati seorang ulama, ditangkap seorang ulama, ditangkap seorang pendakwah, habis dah Islam. Tidak. Islam ini dijaga oleh Allah. Islam dijaga oleh Allah. Dan kalau yang mati itu pun tak kalah orang yang duduk dalam kerja menyampaikan Islam, dia sentiasa menang. Dia mati kerana jaga akidah. Qila dukhulil jannah. Ada 2 tafsiran. Ada ulama tafsir kata dia dimasukkan dalam syurga terus masa tu. Ada yang menyatakan bahawa dia akan dimasukkan dalam syurga selepas kiamat nanti. Tetapi qila, dikatakan kepadanya, diberitahu pada dia di saat dia mati itu, silamu akan dimasukkan ke dalam syurga nanti. Diberitahu pada dia di saat mati.
Orang mati syahid ni, dalam hadis riwayat Imam Muslim kata tak ada orang yang dah masuk syurga teringat nak balik ke dunia. Walaupun kat dunia ni dia kaya, dia hidup paling hebat, nikmat banyak, bila dia masuk syurga dia tak teringat dah kat dunia tu. Sebab apa? Hebatnya nikmat syurga, dia tak teringat dah segala Lamborghini, Ferrari, taman, makanan sedap. Sebab apa? Dalam syurga jauh lebih hebat. Nabi kata tak ada orang masuk syurga teringat nak balik ke dunia kecuali satu golongan manusia, iaitulah orang-orang yang mati syahid. Mereka dah masuk syurga, tapi mereka bercita-cita untuk balik ke dunia, teringat kemanisan di saat mati. Nabi kata mereka bercita-cita 10 kali nak balik syahid lagi, balik lagi syahid lagi. Ini kehebatan. Qila dukhulil jannah. Anak muda ini dijemput masuk ke dalam syurga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dia duduk dalam syurga, dia bercakap, alangkah baiknya kalau kaum aku tahu. Laita ni, ya laita, ini satu harapan yang impossible. Kalau la'alla itu possible. Macam ayat surah cerita bab puasa, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu bertakwa. Itu mungkin berlaku dengan ibadat puasa, boleh jadi takwa. Tapi kalau ya laita, itu moga-moga yang tak akan berlaku. Jadi anak muda ni dia dah mati, dia kata apa? Ya laita, moga-moga kaum aku tahu. Tapi ya laita ni tidak akan berlaku. Moga-moga kaum aku tahu. Tahu apa? Bima ghafara li rabbi, Allah Ta'ala dah ampunkan dosa aku. Wa ja'alani minal mukramin, dan Allah dah jadikan aku di kalangan orang mulia dalam syurga. Moga-moga kaum aku tahu, tapi kaum aku tak tahu. Kenapa dia nak kaum dia tahu? Juga ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, maknanya kau orang buat kat aku, moga-moga kau tahu aku dapat masuk syurga. Itu satu tafsiran. Tafsiran kedua, moga-moga mereka tahu aku ni masuk syurga, lalu mereka pun berubah, mereka pun beriman. Ada dua tafsiran. Dia harap orang kampung tahu supaya dia orang beriman, ataupun tahu aku syurga. Gitu. Ada dua tafsiran yang disebut oleh para ulama tafsir. Dan yang akhir sekali, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin. Dah rasul mati, anak murid mati yang beriman, lalu Allah Ta'ala kata, aku tidak perlu pun untuk turunkan tentera dari langit untuk hancurkan kaum tadi. Tak perlu hantar tentera, dan aku tak hantar tentera pun untuk turunkan untuk hancurkan kaum ni. Aku tak perlu pun. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Aku tak perlu hantar tentera, hanya satu pekikan saja dari langit, tiba-tiba semua tu mati. Khamidun. Dia kalau kayu-kayu kering terbakar, kayu-kayu kering, rumah-rumah kayu terbakar, masa terbakar dia bunyi macam ni, prak 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 kan. Kayu kering prak 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 prak, bila dah hangus habis dah, prak 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 prak, senyap kan. Bila dah jadi abu dah, tak ada dah prak 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 tadi. Itu maknanya khamidun. Hanya satu pekikan dari langit, dari Allah, tiba-tiba kaum tadi khamidun, senyap, mati juga. Yang bawa Islam mati tak? Mati. Yang tentang Islam mati tak? Mati juga. Yang bunuh pendakwah, yang bunuh Rasul mati. Yang tukang bunuh tu mati tak? Mati juga. Benjamin Netanyahu, Ishaq Rabin, Yahudi semua tu, Ariel Sharon akan mati tak? Mati. Syekh Ahmad Yasin mati tak? Mati juga. Tapi kira bicara selepas mati tu, kita orang mukmin, kita memikirkan selepas mati. Yang ganggu masjid mati, yang nak berhidup masjid mati juga. Yang tipu orang dalam niaga mati, yang jujur, yang kena tipu pun mati, yang beri hutang mati, yang tak bayar hutang orang mati juga. Semua kita akan mati, tetapi kita kena ingat, kira bicara selepas kematian itu. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar ni dulu untuk malam ni. Panjang umur, kita sambung tafsir pada minggu hadapan.
tentang soalan yang saya sebut tadi tu, kita dah lewat dari pukul 9 lebih. InsyaAllah minggu depan kalau ada soalan kita cuba jawab, tulis-tulis di depan kat depan setakat yang saya mampu. Sekadar itu dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.